Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid Rahmaniah Kuala Poleh, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala terlimpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan. Dari kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir, sama-sama kita solat subuh berjemaah, dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini tarikh 26 November bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir. Dan tajuk kita ini sambungan bab masjid. Apakah larangan, apakah tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan dalam hadis tentang masalah dalam bab masjid ni. Dan tajuk ini berkaitan dengan larangan meludah dan membuang kotoran di dalam masjid. Cerita dia hari ini, tak boleh kita ikut suka kita pergi ludah sana sini, tak apa buang kotoran dalam masjid. Mungkin kita zaman kita tak ada kot yang orang nak ludah dalam masjid ni, sebab apa kita ada kapel. Tapi zaman Nabi dulu ni ada tuan. Sebab apa? Masjid mereka apa tu lantai ni daripada tanah. Jadi bila tanah ni macam-macam lah. Nak buang kotoran sebenarnya dia buang ikut dan mereka. Tapi Nabi larang tuan. Sebab apa tuan? Ada cara dia. Dan sebab apa Nabi larang tu? Dan semua tu ada adab tentang dalam masjid tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit ulang kaji berkaitan dengan jangan risau tentang rezeki. Kita duk kerja hari-hari mai PKP ni. Dulu boleh sehari 100, lah ni sehari 50 bayar, 30 bayar. Contohlah. Dulu ni kerja tetap, lah ni kerja pun tak ada, sebagainya, buat kerja sendiri, sebagainya. Dulu kerja dengan orang. Jadi semua tuan-tuan norma baru. Jadi kalau dari Islam kita ni, apa Nabi ajak kita dah tentang rezeki kita ni tuan-tuan? Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Okey, dari yang pertama tuan, apa Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita dijadikan di muka bumi ni apa dia? Allah jadi manusia dan jin ni tak lain tak bukan untuk beribadah kepada dia. Tu tugas hakiki kita, tugas utama kita. Kita dicipta kat dunia ni bukan apa? Untuk ibadah kepada Allah. Itu tugas utama. Yang kita duk pergi kerja, duk pergi buat macam-macam sebenarnya ni. Sebab apa? Bila hidup di muka bumi, takkan nak semayang 24 jam. Takkan nak beribadah 24 jam. Ada masa nak makan, nak masa rehat, cari rezeki, sebagainya. Di semua tu kita penuhi dengan keperluan-keperluan kita. Kita nak pergi kerja sekali lagi. Sebab apa? Nak makan. Saya kata ada duit, nak bayar bil macam mana? Bil elektrik, bil apa, bil rumah apa, sewa rumah, sewa kereta, sebagainya. Jadi semua tu perlukan duit. Bila duit, kita bekerja. Sebab apa? Nak tampung hidup kat muka bumi ni. Tapi sebenarnya kena ibadah tadi. Semayang 5 waktu, puasa, zakat, haji, sebagainya. Cuma orang kita lah ni, semayang apa semua tu dulu nombor 1. Malah ni kalau ni sekejap lagi dah buat. Tunggu Ustaz. Nampak? Dia mengakhir dah. Bahkan tak buat terus. Sebab apa? Dia lupa dah dengan nikmat dunia ni. Dulu ni sehari dapat RM10, luar dapat RM20. Seronok lah. Dapat 100, lagi seronok. Sehari 1000, tu dia lagi seronok. Tuan, nampak? Dah kali dia lupa, dia pulun ke dunia. Dia ambil. Dia lupa kata dia nak pergi akhirat itu. Sebab apa? Nak pergi akhirat kena ibadah.
Bila ibadah ni ada pahala dosa yang dia dapat, tuan. Di semua tu kita kumpul untuk kita kehidupan akhirat. Jadi cerita dia, tak salah kita bekerja. Tapi cerita dia, kita lah ni kerja macam nak duduk ke dunia ni selama-lamanya. Itu beza dia. Sepatutnya kerja ni apa? Untuk hidup sementara ke muka bumi ni. Tapi kita beribadah ni nak duduk dekat akhirat selama-lamanya. Itu yang sepatutnya kita kena buat. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan Aku tidak minta mereka memberi makan kepada Aku. Innallaha huwar razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nampak tuan, Allah tak minta rezeki yang kita. Tak minta apa pun. Kalau kita tak beribadah pun, tak semayang pun, Allah tak ugi sekupang pun. 100 orang tak semayang, 1000 orang, kalau semua tak semayang pun, Allah tak ugi apa pun. Yang ugi apa? Kita sendiri. Sebab kita semayang ni, ibadah kita ni sebab nak bantu kita akhirat. Nampak tuan? Jadi kita lah tuan, rezeki Allah bagi ni semua milik Allah. Jadi Allah yang bagi rezeki, bukan Allah yang minta rezeki pada kita, tuan. Nah, kalau anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha tuan, jangan lupa kita berdoa. Sebab apa? Bila kita berusaha, kita kena selit dengan doa kita. Tawakal kita, mengharap kepada Allah, tuan. Allah bahkan bagi rezeki pada kita. Anak kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia di arah yang dia tidak sangka-sangka. Kalau kita bertakwa, tuan, Allah akan bagi kita rezeki yang mana kita tak jangka-jangka. Macam saya ni, kerja pejabat ni, kalau rajin lagu mana pun, gaji cucuk duit kata kemarin ni, banyak tu lah boleh. Malas ke rajin ke, banyak tu boleh. Tapi bila tengok balik, kalau kita malas, dia keberkatan pula rezeki tu. Mungkin gaji yang sama, dia kurang. Allah ambil pelan-pelan. Sebab apa? Tak berkah. Tapi kalau rezeki berkat, orang lain sama juga kerja, gaji yang sama, tapi berkat, cukup, kita cukup. Contoh, sama tuan-tuan kerja berniaga, tuan buka tuan, jual macam-macam lagi, jual nasi lah, jual ayam lah, jual apa lah, tuan beritahu berapa orang nak beli. Kita kata baca, rumah ni 20 orang, 50 orang, sehari boleh 200, sehari boleh 300. Tuan beli agak je. Kok hari tu hujan ke apa ke, tak tentu tuan. Nampak? Tuan nak pilih lagi, nak boleh tangkap ikan ke apa ke. Dia rasa boleh lah berapa tan sebagainya, buk besar ni. Tapi tak tentu tuan. Allah yang bagi rezeki kan. Kita boleh berusaha, tapi tuan sebenarnya tu tawakal tu bukti pada Allah. Sebab apa? Allah akan bagi rezeki. Tak tahu ke mana tuan. Kita dijangka boleh tang bendang, tapi boleh tang lain pula. Dia rasa boleh tang ni, tapi dapat tang lain. Itu rezeki Allah yang kita tak jaga-jaga. Tapi kita kena berusaha. Saya pergi kan, dia pun ulang balik. Disambung balik yang tadi rezeki. Okey, ni yang tadi. Okey, ni yang wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia di arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Quran Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang. Orang apa tuan? Allah ni betul dia sayang kita. Bagus dia main masjid, dia solat, ibadah, bagus. Tapi Allah puji pula kalau dia ni duk berniaga tapi dia boleh main masjid. Dia ni apa? Duk bekerja tapi dia boleh main masjid. Sebab apa? Lebih lagi hebat cabaran dia. Tengah duk duit banyak ni, duk masuk. Dia buat azan. Dia tinggal kerja dia main masjid. Nampak hebat. Kita boleh kata tuan, tak diuji lagi. Nak kereta nak main macam-macam ni, main boot tu, main rombongan tu, jaga parking ke, jaga apa, nak naik boot pi roro ke apa ke, kan? Duit rezeki banyak ni. Tapi tak sanggup tinggal asal. Sebab apa? Allah panggil tuan, panggil lagi. Kita tinggal asal. Orang lagu ni lebih hebat lagi tuan. Jadi kita tak diuji tak tahu tuan. Bekerja yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia solat. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Dari kalau kita berniaga ni laki-laki yang berniaga bila mai panggilan Allah masa waktu semayang,
dia ingat Allah, dia diri solat, dia tunai zakat, tuan. Solat ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk solat. Wah, dia faham. Sebab apa? Tadi clear dah. Kita main kat dunia ni sebab apa? Beribadah kepada Allah. Cantik, elok. Apa jadi pun ibadah nombor satu. Kan, hidup ke apa ke semua ni, anak isteri apa semua ni amanah juga. Tapi dia main yang kedua, ketiga. Tapi lah ni anak-anak ibadah apa harta apa semua ni nombor satu. Ibadah tu lah tadi. Nombor 10 tu pun dah nak buat atau tak buat. Terbalik tu kan. Cerita dia kenapa betul balik niat kita. Tak mana kita nak pergi dah ni. Kita main daripada syurga nak balik ke syurga balik. Sebab apa? Adam dan Hawa daripada syurga. Kita semua ni ahli syurga. Cuma Allah uji kita main ke dunia ni balik kan. Berjaya kita, baliklah kita ke syurga. Kalau dunia ini tak berjaya, kita galik alpa, akhirat itu neraka lah tempatnya. Itu beza je tu kan. Untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tak hebat? Bila dia bekerja, duit dia dapat ke harta tu tak melalaikan dia. Lagi banyak dia dapat rezeki, lagi banyak dia bagi pula sedekah, bagi infak, bayar zakat. Itu yang terbaik. Ni dak kita ni lagi banyak kita dapat. Padan lah, aku rajin. Mereka tak rajin. Kita baca lagu tu juga. Nampak itu bisikan syaitan tu kan? Dia cucuk kita. Cinta dunia, cinta harta, lupa akhirat. Itu kan. Kaya pun Allah uji, miskin pun Allah uji. Sihat pun Allah uji, sakit pun Allah uji. Semuanya Allah uji sebenarnya. Ujian masing-masing. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah takkan tak bagi. Doa hari-hari, bangkit malam buat tahajud, main solat berjemaah 5 waktu pula, baca Quran pula. Takkan Allah tak bagi. Allah bagi. Cuma cara Allah bagi tu kita tak nampak. Mungkin Allah bagi segera, Allah simpan sat, bagi kemudian. Tak apa, Allah bagi akhirat tu pun boleh. Kita lah ni nak lala ni juga. Doa lala boleh. Nampak? Tak sabar kan? Sebab tu perlu kesabaran. Pahala orang sabar ni sangat tinggi. Antum dulu waktu dalam perut siapa yang kasih rezeki? Antum tak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Nampak? Kita dalam perut mak kan? Dalam perut ibu ni, dalam apa tu rahim perut tu 9 bulan 10 hari. Siapa bagi rezeki? Kan kencing pun tak tahuan, berak ke lena ke apa ke, tak tahu. Mak makan, kita makan. Mak minum, kita minum. Tu tadi pusat tu. Itu tuan, rezeki kita Allah bagi tuan. Jadi apa yang mak makan hari tu kita pun makan. Laksa kita makan, mak makan, kita pun makan laksa tuan. Mak makan bihun, kita makan bihun. Mak makan apa? Garam belacan, kita makan. Sebab apa? Apa yang mak makan sampai ke kita. Bila kita beranak saja lah ni, bila besar, mak buat masak tak sedap mak, tak suka mak, tak sedap, tak puas, nak lagu ni, milih macam-macam. Tapi kecil-kecil dulu ni apa mak suap nganga tuan. Kan moy ke tak moy ke apa ke, balun mak. Tapi bila dah besar ni melawan tuan. Nampak tuan. Jadi kita tuan tengok balik kita kecil-kecil tuan, beranak-beranak jalan pun tak reti. Anak kambing, anak lembu tuan, beranak-beranak dalam 5-6 saat, 10 saat boleh berjalan tuan. Kan binatang ni lekeh-lekeh dia pun dia boleh berjalan dah bila beranak. Kita ni bayangkan kena suap, kena pimpin, kena ni. Sampai bila? Sampai besar tuan. Jadi kita ni main lemah tuan. Bila kita besar sikit, lupa diri angkuh. Kita tak tahu kita ni macam mana kecil kita, macam mana asal usul kita tuan. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi tak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Apa? Minum air susu tuan. Air susu tu free tuan. Bayarkan kena cas tuan. Pergi kedai kopi sekejap lagi pun, Pak Mat, teh tarik. Bayar RM1.50. Tu bos sekali minum. Kalau 5 kali, bayarkan dah RM8 dah sehari. Kalau 5 hari, sebulan, 2 bulan, kita dah bayar duit mok tuan ni, susu mok tuan ni. Kalau sehari cas RM1 cukup dah. Sebulan 30 hari RM30. Ni nak main umur kita ni, besar minum hidup 2 tahun tuan. Gagak. Berapa kita bayar tuan. Jadi semua tu rezeki daripada Allah tuan. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa.
Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya nggak dapat rezeki. Bila kena berhenti kerja, oh habis dah. Aku rezeki tak ada dah ni. Tokek bang kerja, PKP habis. Kacau kepala. Dulu kecil kan, dalam perut mak, siapa bagi rezeki? Allah. Kita beranak pula, dah beranak tu kan, minum susu ni, Allah bagi rezeki lagi. Pandai suap, pandai nyusu sebagainya, sampai besar ni. Tiba-tiba kena buang kerja. Pening dah, kacau dah. Siapa bagi rezeki? Allah bagi kan. Tapi usahlah. Takkan main seketul, doa-doa jatuh 1,000, 2,000. Kacau gitu. Lalu tu semua main masjid, ratok semua. Sembahyang ni belakang imam, boleh seorang 1,000. Bayangkan kalau nampak lagu tu, clear tuan. Tak tuan, kena berusaha. Sebab benda tak nampak tuan. Usaha, pasti Allah bagi. Tapi kena rajin tuan. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut nggak dapat rezeki? Uang tu antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang suudzon ni jangan bersangka buruk kepada Allah. Allah akan bagi kepada kita. Padahal kita buka kedai. Kedai dia ramai orang, kedai kita tak ramai. Kedai kita 2-3 minum. Kedai dia tu dia 50 minum. Nak apa? Abang semua ada. Sedap pula. Kita ni dah masak tak sedap, tak repair, berkira, kedekut nak bagi, tambah ramai-ramai bagi sedap. Nampak tuan? Tengok tuan. Tanya balik. Sebab apa kita lagu ni? Sebab apa lagu ni? Mesti ada sebab. Ni dak tak puas hati, jumpa Tok Bomoh, bagi kedai ni teruk. Bagi padan, tu dia. Tutup dah kedai dia. Nampak tuan? Syirik tu kan, dosa. Neraka tempat dia tuan. Tak bertaubat tu tuan, syirik ni neraka tempat dia. Kita dosa tuan. Kalau dia maju tu tuan, kita pun nak maju macam dia juga. Macam mana dia buat? Betul. Ni dak, kita dengan orang Melayu kita, mereka dengki. Tapi kalau orang bukan Islam tuan, dia bersapap pula. Kedai ni tak ada. Pergi kedai ni. Dia abang. Kita tahu kedai ni tak ada. Sengak dengan abang kedai tu. Selagi dia boleh pula duit banyak. Abang, kita iri hati. Tak tuan, rezeki tuan. Okey, barang hari ni tak ada kat kita, kita habaq kedai dia ada. Esok-esok dia habaq kedai kita pula. Contoh, rezeki kita tak tahu tuan. Jadi kena berusaha tuan. Kena letak tawakal pada Allah dan kita jangan putus asa. Dia berusaha disertai dengan takwa, maka insya-Allah Allah akan beri pada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia. Rezeki yang terbaik, rezeki yang cukup. Nak buat apa pun boleh. Nak pergi umrah boleh, nak pergi haji boleh, nak berjalan boleh, nak tambah rumah boleh. Nak kata kaya ada juga, tapi nak apa yang kita nak tu Allah bagi. Itu rezeki yang cukup berkat. Nak buat apa boleh, tapi nak kata kaya ada, tapi dia nak apa-apa boleh. Nampak tak, itu kita nak keberkatan rezeki. Okey, ni tentang rezeki, tapi tajuk kita. Ni tajuk minggu lepas kalau kita ingat balik berkaitan dengan larangan memakan bawang putih dan bawang merah ni ketika masuk masjid. Saya ulang lagi sikit lah. Iaitu tajuk minggu lepas, satu dalil Abu Sa'id Al-Khudri bahawasanya Rasulullah SAW dan para sahabat pernah melalui petani bawang merah. Petani buat bawang merah ni, daripada tanaman bawang merah, sahabat-sahabat lalu dengan Nabi. Kemudian sebahagian mereka, tak semua ni, sebahagian mereka pergi turun makan. Dia punya ni suka makan mentah bawang merah ni. Lagi sekelompok lagi, kumpulan yang ikut Nabi yang lain tak makan. Kemudian bila habis semua tu, Nabi panggil yang mana yang tak makan dulu naik. Kemudian yang mana, kemudian yang mengakhirkan golongan yang makan. Sebab sehingga hilang bau dia. Dalil pertama ni macam tak nampak lagi. Pasal apa Nabi panggil orang pertama yang golongan pertama yang tak makan. Kan? Golongan yang makan kemudian Nabi mendahulukan orang yang tak makan tu. Jadi Nabi satu nampak gaya macam Nabi suka orang yang tak makan bawang ni. Yang nak makan Nabi mengakhirkan. Ini dalil pertama. Dalil kedua pula disebut lagi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memakan sayuran ini, maka janganlah mendekati masjid kami sehingga hilang bau dia. Kalau makan bawang merah, bawang putih sebagainya ni, jangan main masjid kami. Bila boleh main? Bila habis bau, baru main. Bukan jangan main mayang terus. Main alas mayang. Tapi kalau hang duk makan bawang merah, bawang putih ni pepok, mentah-mentah ni, bau kuat, kacau orang semayang. Jangan main semayang di masjid kami. Rupa-rupanya tuan, tu yang kedua. Yang ketiga ni paling besar lagi. Makan bawang dapat ganggu malaikat di masjid. Rupa-rupanya tu tuan, kalau sekadar orang tak suka, gagah lagi. Tapi rupanya malaikat tak suka tuan. Bila malaikat tak suka, rugi kita tuan. Apa dalilnya?
Dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW melarang memakan bawang merah dan bawang bakung. Lalu ada satu keperluan yang mereka memakannya. Beliau bersabda, barang siapa yang memakan tanaman yang busuk baunya ini, maka janganlah dekat dengan masjid kami. Kerana malaikat rahmat merasa terganggu sebagaimana manusia merasa terganggu dengan bau busuknya. Macam kita lah, makan petai, makan durian termasuk juga. Tak semua orang suka durian, tak semua orang suka petai. Jering ke apa ke, makan Allah Akbar, dia bau lah sebelah. Dia menguak ke apa ke, Allah nak muntah Ustaz weh, saya bukan boleh buat durian. Kacau orang semayang berdosa. Nampak? Tu tak apalah, dah berdosa kan. Malaikat rahmat pula tak main kat kita. Sebab apa? Malaikat rahmat kan, dia akan kata, ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah rahmatilah si fulan. Kita duduk sahaja ni mudah dalam masjid ni, kalau dah perasan, malaikat rahmat kan main ni doa, ya Allah Tuhanku ampunilah si fulan, rahmatilah si fulan. Dia doa kita kan. Tiba-tiba kita makan rayyan hari tu. Kat kita dia tak doa kan. Dekat orang lain dia doa, kat kita tak doa, rugi kan. Jadi kan syaitan dia kena berhati-hati. Kalau orang pun tak mau bau-bau busuk ni, malaikat rahmat pun sama. Ni malaikat rahmat. Malaikat maut makan tak makan dia cari jumpa. Kan? Main masa dia pukul 7 lagi Pak Mat meninggal. Dia cari Pak Mat tengok tak mana ada. Nah ke kat rumah ke kat apa tu JT ke tak mana pi dia cari jumpa kan. Sebab apa? Malaikat maut dia kerja dia main tengok masa dia. Lambat pun dah, cepat pun dah. Tapi malaikat rahmat dia terganggu dengan tadi ni bau busuk tadi. Ustaz, lagu tu macam mana? Kita dah semua makanan kita ada bau bawang. Nabi abang pula bawang yang dimasak makuhnya hilang. Kalau nak makan juga boleh. Tapi nak main masjid je lah. Kita masak dulu, campur dengan makanan, ya bau kita boleh makan. Bukan apa? Nak makan mentah pun boleh. Tapi kalau nak makan, kalau sekali lagi lohor, jangan makan sebelum lohor tu. Pukul lohor pukul 1, satu suku habis sembahyang, satu setengah. Makanlah sampai petai ke apa ke, jering ke, meratah makanlah. Tuan-tuan hak. Tapi kalau tuan main makan sebelum lohor tu, main masjid, ganggu orang. Tu cerita dia. Kalau nak makan juga, kena masak. Barang siapa yang ingin memakannya, hendaklah ia baunya dihilangkan dengan memasaknya. Boleh makan. Tapi, sebab untuk nak main masjid ni, kita masak. Kita tumis ke apa ke, tu cerita dia. Hadis riwayat Muslim. Okey, kita pergi sikit kan. Okey, tajuk kita hari ini berkaitan dengan bab masjid. Larangan meludah dan membuang kotoran dalam masjid. Cerita dia apa hari ini? Tak boleh kita suka-suka buang kotoran dalam masjid. Apa dalilnya? Hadis Bukhari dan juga Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, itu dia pernah melihat ada dahak. Dahak ni kalau bahasa kita kahak. Kita gelemar ni sesemua ke, dia ada gelemar tu. Dia ada benda apa tu, kita ludah tu dia ada kahak. Tu bunyi kahak tu. Apa Nabi lihat? Ada kahak dekat dinding. Nabi semayang ni dekat dinding ni ada kahak. Lepas tu muka Nabi pun berubah kan. Kemudian apa Nabi buat? Beliau menggosokkan dengan tangan dia seraya bersabda. Nabi sebut tuan, jika seseorang dari kalian berdiri solat, maka sesungguhnya dia berhadapan dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Kita semayang ni seolah kita berdepan dengan Tuhan kita. Itu pertama. Kemudian atas sesungguhnya Rabbnya berada di antara dia dan kiblat. Ni dia Dr. Tani ni kiblat tu sampai di Mekah tu sepanjang kan Allah berada di depan dia. Kemudian kita lagi sini, maka janganlah dia meludah ke arah kiblat, tetapi hendaklah dia membuang kahak dia tadi, dahak dia tadi ke kiri ataupun ke bawah kakinya. Kalau tak pasal kan, kita sihat tak apa. Kukman hari tu sesemua semuanya duk bersin lagi, duk batuk kahak ni, tiba terbatuk, Allah Akbar, batuk tuan. Tidak kat tangan tuan ada kahak tuan, contoh. Nak buat macam mana tuan? Kacau ni. Kahak ni najis tak? Kahak ni bukan najis, tapi dia kotor. Kalau betul kahak ni bila batuk kalau kahak, mesti Nabi habaq batal wudu, pergi ambil lain. Nabi tak habaq pula. Kalau sekadar kahak ni boleh buat, boleh semayang lagi. Tapi macam mana ni? Tangan kotor ni. Kahak tadi, apa Nabi habaq? Dia boleh meludah ke kiri, bukan kanan, ke kiri. Ataupun dia buangnya di bawah kaki. Nampak tuan? Itu dalil yang pertama. Kemudian Nabi SAW pun memegang tepi kainnya. Nabi pegang tepi kainnya dan dia meludah di dalamnya. Setelah itu boleh menggosoknya
kepada bahagian lain kain yang lain, lalu dia bersabda, atau hendaklah dia lakukan seperti ini. Kalau bahasa mudah kita, kalau kita ni batuk ke apa, dia terkeluar kahak kita ni. Macam mana nak buat? Tuan ambil tangan ni, buhlah dalam poket dia tu, garu lah. Kalau bahasa Perlis tak, telah lah kat dalam poket tu, bagi hilang dalam poket. Kalau ada sapu tangan pun lagi cantik. Sapu tangan, lak-lak ni buh balik, selesai. Tiba-tiba tak ada lagu tu, boleh ambil kain ni, kita buang di tepi, kita gosok-gosok, bagi hilang benda tu. Tu cerita dia. Ustaz melengah, ustaz geli, betul geli. Bukan nak suruh dah. Dah kita pun terbatuk hari tu, sesemua tak sanggup penyakit, main masjid berjemaah. Keluar kahak lah ni. Nabi ajak macam mana nak buat. Bukan pergi ludah depan, tak. Ludah kiri. Kalau kita pula tepi ada orang, takkan nak ludah, tak tergamak kot. Ludah tepi, esok lusa jangan semayang tepi Pak Mat ni. Kerja ludah aja. Nampak kan? Orang tak suka kita. Jadi cerita dia ada jalan dia. Macam mana? Kita buh dalam tangan ke, buh dalam poket ke, buh bagi hilang. Tadi. Itu cara dia. Gunalah macam mana pun tu cara dia. Sebab apa? Sebab kita berdepan dengan Tuhan kita. Kalau kita pergi majlis pun, ni Encik Ahmad, ni apa tuanku panggil Mat, terima pingat ni. Ada makan-makan jamu-jamu semua ni. Majlis bersama raja Istana Arab, pakai semat-semat. Takkan nak batuk ikut dan depan raja, mesti tunduk sikit, cover kita pun. Tu raja. Ni raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah tuan. Kena beradab tuan. Jadi macam mana? Macam Nabi beritahu tadi. Yang kedua, Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, meludah di dalam masjid satu kesalahan. Ludah dalam masjid salah, satu kesalahan. Dan kafarahnya, nak cover dia, nak menghapuskan dosanya adalah menimbunnya. Bahasa di kita, masjid Nabi, kita faham kan? Sebab masjid Nabi, dia tanah. Kalau mereka ni, sahabat-sahabat Nabi ni, dia dengar khutbah ke apa ke, dia terbuang kahak ke batuk ke apa ke. Kan? Macam mana? Dia ludah dekat tanah tu, dia pakai timbun, kambui. Tu cara dia. Kalau kita kat masjid, akan nak kambui atas kapek, nampak kan? Macam tadi, buah dalam sapu tangan ke, buah dalam tangan, buah baju ke, relah lah ke mana pun. Tu bahasa dia. Tu cerita dia. Hadis Bukhari dan Muslim. Cover ke pandai lah kita cover. Sebab kahak bukan batalkan wudu, batalkan semayang, tapi dia kotor. Kena hilangkan kotoran tadi. Hadis Bukhari dan Muslim. Pandai-pandai kita guna cara kita untuk bagi hilang kahak kita. Dalil yang ketiga, diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu dari Rasulullah SAW bahawa beliau bersabda, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku, amal yang baik maupun buruk. Nabi ni yang tunjuk kepada dia amal kebaikan umat dia, baik dan buruk. Aku lihat di antara amal-amal yang baik adalah sebuah gangguan disingkirkan dari jalan. Kita balik sekali lagi, nampak pelepah nyok melintang jalan. Lorong 4, lorong 5 ke, lorong bakau ke, lorong macam-macam lah. Teman tuan-tuan ni, bidara ke semua ni, ada pelepah nyok ke, buah nyok ke, tengah jalan. Tuan-tuan berhenti, tuan-tuan kali pergi tepi. Itu pun dah kebaikan dah tuan-tuan. Ambil pergi kat mereka lah. Aku naik motor lepas, mereka naik kereta, berhenti nyeri lah. Ali, kita pikir apa tu? Tak, kita memudahkan orang tuan. Benda yang kebaikan sekecil itu pun penyebab masuk ke syurga tuan. Ada seorang kisah tuan, Nabi tanya, siapa lelaki ni mudah mandi duduk dalam syurga ni, duduk menila dalam syurga ni? Dia kata apa? Sebab dia masuk syurga ni apa? Dia buang benda dekat atas jalan, atau benda yang melintang menyusahkan orang, dia pemudahkan. Nampak tuan? Kerana amalan sikit tu penyebab masuk syurga. Kita tak tahu tuan. Masuk syurga kita nanti ni kes semayang kita ke? Sebab apa? Kes puasa ke, ibadah kita, kan? Sedekah ke, benda kecil ni ke? Kita tak tahu. Sebab apa? Mungkin semayang bagus, tapi tak berapa khusyuk, duduk tengok macam-macam. Allah tak tengok tu. Allah tengok apa? Sedekah kita sekupang tu, ikhlas betul, walaupun sekupang. Waktu tu yang Allah terima tuan. Mungkin kita rasa, hebat-hebat. Mungkin kita nampak yang hebat, tapi yang kecil tu, itu yang kita ikhlas betul. Waktu yang Allah terima tuan. Jadi tuan, kita tak tahu mana yang Allah terima. Buat semua kebaikan. Dan Nabi kata lagi, dan aku melihat antara amal yang buruk. Apa dia? Iaitu kahak yang berada dalam masjid yang tidak dikambut, tidak dikuburkan, tak dicuci. Tuan-tuan, itu paling buruk. Selekeh-lekeh keburukan tuan, kahak aja. Nampak kotak ke, tak cicak ke, tak cicak. Ni dah batuk orang ni, kahak orang, duk ada lagi dalam masjid. Dah kita punya diri, kita batuk tadi, kita nak cuci. Itu yang patutnya.
Ni duk harap Tok Siak saja, Tok Bilal ke ahli masjid saja. Yang kelima, diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, meludah dalam masjid adalah keburukan dan menanamnya, membersihkannya adalah kebaikan. Hadis Hasan Ahmad, daripada hadis Ahmad At-Tabrani dan Al-Kabir. Jadi cerita dia, kalau kita bagi kotor, kita lah cuci kan? Kalau kita buat kotoran dalam masjid, tak kira lah dalam masjid ke atau mana-mana pun sama lah. Kita yang buang sampah, kita ambil tumbuh tempat yang sesuai. Kita makan, tak mana yang nak buang sampah, buang dalam tong dia. Jaga kebersihan. Itu cerita dia. Dalam masjid lebih-lebih lagi kan. Sekali tuan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam masjid lalu meludah atau berdahak di dalamnya, hendaklah ia menggalinya dan menguburnya, tanam dia. Jika tidak, maka hendaklah ia meludah pada pakaiannya, kemudian membawanya keluar. Kalau kita betul cover ni dengan khutbah contohnya, batuk kahak ke apa, kotak ni, boleh ambil tu dibasuh dekat singki ke, paik ke kat luar, dan lagi. Kalau boleh buat betul lah. Kalau dalam tengah semayang, kita cover tadi, dalam poket ke, sapu tangan ke apa ke, pandai-pandai tuan-tuan urus. Semayang masih sah, tak batal. Diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kamu terlanjur buang ludah di dalam masjid, hendaklah ia menghilangkan ludahnya itu agar tidak menggunakan kulit orang mukmin atau pakaiannya sehingga engkau menyakitinya. Kita penggeli kan, kahak dia kena baju kita pula, mesti orang tak mahu kan. Kita bersihkan kita ni. Cerita dia jangan menyebabkan orang lain tak suka dengan kita. Akhir sekali, riwayat daripada Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu tidak layak untuk air kencing dan kotoran. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk zikrullah, solat dan baca Quran. Masjid ni bukan dibina kerana buang kotoran, air kencing ke, kahak ke, ludah ke. Jadi masjid ni tempat orang sembahyang, ibadah, jaga kesucian masjid ni. Ya Allah alam, tu cerita dia. Kita lepas ni terkahak, buang kahak ke apa ke kan, pandai-pandailah kita buang poket ke, ludah apa tu ni sebagainya, ambil sapu tangan ke, sebagainya, pandai-pandai cover lah. Kalau benda tu teruk sangat sebagainya, tengoklah macam mana kan. Sebab apa? Saya kalau guna pergi kotak pula masjid, kacau lah ni. Kita kena cuci balik masjid kita ni. Masjid kita ni kapek, lebih lagi sensitif. Masjid Nabi tanah, mudah. Kalau terludah pun boleh kambui balik dan tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada tanya tentang tajuk ini, insya-Allah minggu depan kita akan sambung tentang larangan mencegah kaum wanita solat di masjid. Umpan kat belakang. Boleh tak larang mereka main masjid? Macam mana pula ni? Kalau boleh, apa dalil dia? Kalau tak boleh, apa dalil dia? Macam mana pula? Jadi kita boleh tentang tajuk minggu depan. Orang perempuan ni macam mana ni? Boleh tak boleh main masjid? Jadi semua ni mesti balik pada dalil. Saya tadi boleh lah. Kalau tak boleh tak kena pembayar ni. Kenapa? Apakah kelebihan dia dan sebagainya. Jadi yang tak boleh pula macam mana pula? Ada semua tu dalil kan. Wallahu a'lam. Ada tanya? Dan insya-Allah kita berhenti dekat ni. Kalau apa kita sambung pula pada minggu depan. Terlebih kita ajaklah kawan kita, adik-adik kita ni main majlis ilmu. Subuh ke, maghrib ke, atau petang mana atau mengaji, pilah tuan-tuan. Mengaji Quran ke, hadis ke, sirah ke apa ke, ambil ilmu kita tuan. Dunia kita pergi sekolah, tu nak duduk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun. Paling kurang 100 tahun. Ni nak pergi akhirat ni, duduk sana selama-lamanya. Mesti bekalan kita pun banyak macam mana sesuai duduk dekat sana tuan. Kita kena belajar tuan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.